Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Dah hampir-hampir ke tengah hari kan. Apa pun saya ucapkan kepada anda semua. Okey, semoga anda semua kat luar sana sihat-sihat sahaja. Anda kat luar sana baik-baik sahaja. Anda kat luar sana dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang okey kan. Mungkin ada yang bekerja, tengah bekerja, apa pun selamat bekerja, okey. Selamat melakukan ibadah pekerjaan anda. Tak kisahlah anda kerja apa pun, yang penting sekali kita mencari kerja atau mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita. So, saya ucapkan juga terima kasih kepada anda yang sedang menonton live ini ataupun yang akan menonton live ini. Apapun, anda memang awesome guys. Anda memang terbaik dan juga anda memang hebat. Okey, dalam memberikan komitmen anda terhadap live ini. Apa pun saya mohon kepada anda, macam biasa pertama sekali untuk anda tekan butang like dan juga tekan butang share secara percuma. Sebab petang pula, pagi ni ataupun tengah hari ini juga saya nak sharekan kepada anda satu topik yang sangat menarik juga kepada khasnya khusus kepada bakal pengantin kat luar sana yang tak lama lagi nak berkahwin kan, yang tak lama lagi nak mendirikan rumah tangga, tapi nak ataupun memerlukan khidmat jurugambar. Tapi anda nak kena tahu apakah yang anda ataupun apakah perkara penting yang sering kali, yang kerap kali pihak pengantin ataupun pihak pelanggan sangat tak ambil fokus, sangat dia orang kata apa ni, macam tak ambil berat, tak caring pasal satu perkara penting ni guys. So sebab itulah saya sebenarnya suka merungkai. Saya suka merungkai perkara-perkara yang saya rasa penting, yang jarang sangat pihak pengantin ambil berat. Kalau macam last time saya bagi tahu kepada anda satu topik yang rare, satu topik yang sangat menarik berkenaan dengan jurugambar juga. So hari ini saya nak bagi tahu juga anda berkenaan dengan jurugambar juga. So nak tak nak anda nak kena tahu perkara ini sebelum anda membuat urusan. Anda membuat urusan yang sangat penting. Kadang-kadang kita tengok kes-kes penipuan, pengantin ditipu ataupun jurugambar ditipu, guys. So itulah yang menyebabkan kadang-kadang pengantin ditipu ataupun fotografer ditipu. Kadang-kadang banyak kes yang berlaku. Duit pengantin hilang macam tu saja. Tak dapat apa-apa pun. Ataupun fotografer dah buat servis, fotografer dah hadiri majlis, dah ambil gambar semua dah guys. Tetapi pengantin tak nak bayar. Pengantin tak nak bayar duit fotografer. Ada juga kes macam kita sekarang ni, kes kita daripada 2016. Daripada 2016 sampai ke anda bayangkan daripada 2016 sampai ke 2020, sampai sekarang alasan pengantin adalah tengah mengumpul wang. Hanya baki tak banyak pun, lebih kurang dalam 1.6k macam tu saja. So, ini disebabkan mungkin kita tak ambil berat berkenaan dengan satu perkara ni. Sebab itulah saya nak share kepada anda bakal pengantin kat luar sana. Sekejap kan. Mohon maaf saya tak matikan mood aeroplane, sebab kalau saya buat mood aeroplane, confirm live pun mati juga. So inilah perkara yang mustahak. Mana-mana vendor kalau anda pergi pun, kalau anda tak buat satu proses ni, anda adalah manusia yang sangat rugi. So saya nak rungkaikan kepada anda bakal pengantin kat luar sana wajib tahu perkara ni. Anda nak kena tahu, anda nak kena ambil berat, anda tak boleh main hentam saja. So kepada mata-mata yang menonton saya di sini, saya mohon kepada anda untuk tekan butang like dan juga tekan butang share guys. Mungkin sekarang tak ada orang nak watching lagi disebabkan mereka tengah bekerja, mereka tengah busy, mereka ada ketentuan lain. InsyaAllah selepas mereka free nanti, mereka akan mula lihat video ini. So sebelum tu saya nak tanya kepada anda semua, bagaimana dengan kualiti audio saya, suara saya, dan juga bagaimana dengan kualiti video saya? Tolong komen dekat ruangan komen, okey ke tidak? Sebab saya dapat daripada admin, suara ataupun audio saya agak berbunyi sikit. Mungkin itu adalah masalah teknikal daripada saya punya voice ataupun saya punya mic. Maafkan saya. Itu adalah kesalahan teknikal. InsyaAllah kita akan improve lagi. So itulah masalah sekarang ni, nak elakkan daripada anda menjadi mangsa tipu ataupun mangsa scam. Kalau kita tengok sekarang dalam berita kan, owner kepada scammer pun telah ditangkap. Macau ke Makau nak sebut dia kan, telah pun ditangkap. Tapi tak semestinya tak akan ada lagi scam. Betul ke betul? Sebab itulah anda nak kena tahu perkara ni. Sebab tu pada pagi ni, sebelum pukul 12 lagi ni, pada pagi ni satu tajuk yang saya nak bawakan kepada anda berkenaan dengan penting sangat ke baca terma dan syarat untuk urusan fotografi. Setengah orang kata, alah tak payahlah, amount kecil sangat. Alah tak payahlah, bukannya banyak pun, bukan tinggi pun bayaran. Ada tak perlu sangat nak bagi nak official sangat, tak perlu sangat nak formal sangat.
Okey, tak perlu nak baca-baca itu bagai nak kena tanda tangan, nak kena baca step semua. Alah, melecehkanlah. Itulah perkara yang boleh menyebabkan kerugian kepada anda. Nampak guys? Sebab itulah saya nak bagi tahu kepada anda petang ni, penting ke tidak untuk anda membaca surat-surat perjanjian ataupun terma dan syarat yang dikeluarkan oleh pihak jurugambar atas urusan fotografi. So, ada beberapa poin pada pagi ini saya nak bagi tahu kepada anda berkenaan dengan perkara-perkara ini ataupun berkenaan dengan topik ini. So, segelintir pengantin, okey, ada segelintir pengantin mereka sangatlah tak alert dengan perkara-perkara ini sebenarnya. Kadang-kadang ada yang buat tak perasan. Memang ada sangat guys. Memang ada yang buat tak perasan, dia pandang sebelah mata saja. So, sebenarnya okey, bila anda membaca terma dan syarat ni, okey, umpama anda orang kata apa ni, umpama anda didedahkan dengan SOP bekerjasama. Anda kena faham SOP bekerjasama. Macam sekarang ni kita ada SOP COVID-19. Anda dah faham, oh bila SOP COVID-19 ni anda tak boleh nak duduk dekat-dekat. Anda tak boleh tak melakukan penjarakan sosial fizikal. Anda tak boleh tak pakai pelitup muka, mask. Anda tak boleh tak pakai hand sanitizer. Faham ke faham? So sekarang ni adalah SOP bekerjasama. Kita nak bagi tahu kepada anda bagaimanakah anda nak melaksanakan, anda nak mendapatkan SOP bekerjasama berkenaan urusan fotografi dan anda. So, macam kami, macam kita di MFBJ, macam kami punya company, insyaAllah kami memang minta pihak pengantin baca dulu depan-depan kalau anda ada masa, okey, supaya sama-sama fahami apa yang kita ataupun apa yang diperjanjikan dalam hitam putih. So inilah kepentingan bila anda membaca SOP terma dan syarat daripada, alhamdulillah, maafkan saya, mana-mana pihak yang anda buat urusan. Tak kisahlah anda buat urusan berkenaan dengan catering, anda buat urusan berkenaan dengan bridal, anda buat urusan dengan pihak aiskrim, anda buat urusan dengan pihak makeup, anda buat urusan dengan pihak fotografi, anda berurusan dengan apa saja vendor, anda nak kena tahu bagaimanakah SOP kerjasama yang akan dilakukan di antara kedua-dua pihak. Jelas ke jelas? Saya harap setakat ni anda jelas dulu. Kalau jelas, tolong komen dekat ruangan komen saya jelas. Okey? So, sebelum saya meneruskan poin-poin saya, iaitu bagaimanakah kepentingan ataupun penting sangat ke untuk anda ketahui baca terma dan syarat, okey, untuk urusan fotografi ni. So, sebelum saya meneruskan kepada anda, saya mohon sangat, saya merayu sangat kepada anda untuk anda tekan like banyak-banyak dan juga tekan butang share secara percuma guys. So, kita ada beberapa poin yang sangat penting, yang sangat anda perlu tahu kenapa anda nak kena tahu SOP bekerjasama di antara pengantin dan juga jurugambar. Okey, so anda nak kena tahu, anda nak kena mahir, anda nak kena fahami. Okey, macam bos susu lah. Alhamdulillah dah macam farm fresh kita ni kan. Terima kasih Amir Rauf dah kata macam bos susu. InsyaAllah one day saya akan jadi bos untuk fotografer pula. Kan? Bos untuk orang kata apa ni? Untuk setiap negeri, bos untuk setiap negeri. InsyaAllah untuk merealisasikan pengantin-pengantin yang tersayang kat luar sana. Sebab kepakaran kita di MFBJ Fotografi adalah untuk membantu anda menangis setiap hari, menangis di bucu katil, menangis bersama husband anda apabila anda buka album disebabkan anda gembira, anda suka, anda terharu dengan gambar yang cantik, gambar yang terbaik yang mampu membuatkan air mata anda mengalir. Adakah anda berani menangis kerana gambar anda, sebabkan gambar anda yang terbaik, yang awesome? So, itulah visi kami nak bantu anda semua guys. So, ada penting dia apabila anda menjadi seorang yang sangat lebih kurang macam mana nak cakap lebih kurang ada apa dia orang kata particularism. Yes, particularism. Betul ke ayat kita ni? Whatever lah kan. Sebab apa anda nak kena partikular berkenaan dengan urusan-urusan yang anda buat. Okey, mungkin juga daripada sini anda nak kena tahu, oh nak beli barang dapur, nak beli barang elektrik yang besar-besar dengan amount yang besar, nak kena ada surat ni juga. Yes, ini menunjukkan kita beringat. Yes, kita beringat, kita berilmu dan sebagainya. So, okey guys, saya nak pergi pada poin yang pertama. Penting sangat ke untuk anda
okey, nak kena ketahui terma dan syarat apabila anda buat urusan dengan jurugambar. Adakah penting ataupun tidak? Cuba komen dekat bawah sikit, kita nak tengok. Kita nak buat pulse, kita tak dapat dekat sini sebab kita tak guna sistem. Okey, kita nak tahu berapa ramai yang cakap penting, berapa ramai yang cakap alah tak penting, tak payahlah, kita dah kenal. Alah, jiran sebelah rumah kita dah kenal. Buat apa nak SOP? Buat apa nak isi borang? Kan? So, saya terus nak pergi pada poin yang pertama. Apakah kepentingan anda membuat urusan melalui SOP bekerjasama di antara kedua-dua pihak? Yang pertama, anda dah tahu, anda dah tak perlu risau pasal detail. Sebabnya segala detail yang anda tulis pada surat tersebut dah ada dalam surat tersebut. So fotografer pun tak pening dan tak pening dah untuk ke lokasi anda. Katakan dalam surat tersebut dia ada tulis macam kita ada tulis okey, waktu bersanding, jenis majlis, okey, lokasi anda, nombor telefon kecemasan untuk dihubungi, apa lagi, jenis majlis tambahan seperti malam berinai, persalinan dan sebagainya. So dekat situ anda sebagai pengantin dah tak perlu pening dah. Fotografer datang ke tak berinai malam ni fotografer datang ke tak untuk majlis pernikahan ni So bila ada surat tu, insya-Allah segalanya tidak akan dilupai sebab fotografer akan semak balik perkara-perkara tu sebelum pergi ke majlis anda. Nampak guys? Itu adalah keistimewaan bila anda ambil berat berkenaan dengan perkara-perkara ini. Muhammad Taufik, Assalamualaikum Muhammad Taufik dan rakan-rakan lain. Terima kasih. Kita ada Amir Rauf, kita ada Muhammad Taufik dan sahabat-sahabat lain. Terima kasih sudi menonton live untuk tengah hari ini. Dah tengah hari ke belum? Lagi 5 minit nak tengah hari guys. So, yang pertama tadi sekali adalah bila anda dah tulis detail dalam sekeping surat perjanjian, anda dah tak perlu risau lagi. Bermakna fotografer tadi akan cover apa yang anda tulis pada dalam surat tersebut. Faham tu? So, at least anda boleh melakukan tindakan sekiranya dah sama-sama tanda tangan, dah sama-sama turunkan tanda tangan. Sekiranya, ini contoh guys, ini contoh supaya anda faham, anda nampak. Sebagai contoh, anda dah tulis segala-galanya, tiba-tiba fotografer tadi ni buat tak nak datang pada majlis pernikahan anda. Anda boleh menggunakan surat tersebut untuk ambil tindakan ataupun undang-undang terhadap fotografer tadi. Ini sebagai contoh sahaja guys, supaya kita sama-sama faham, kita sama-sama nampak apa yang kita sampaikan kepada anda pada tengah hari ini, petang pula, awal lagi ni. Okey? So, yang pertama tadi anda nak kena tahu, nak kena fahami betul-betul apa yang terkandung dalam surat perjanjian. Apakah yang diminta oleh pihak jurugambar untuk kemudahan untuk kemudahan bersama. Okey, fotografer dapat kemudahan, benefit dia, pengantin dapat benefit dia. So, tak akan ada kes-kes yang tergendala ataupun kes-kes yang tak diingini. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh saja, pengantin tak tulis pun dalam surat perjanjian ada malam berinai. Tiba-tiba pengantin pertikaikan, kenapa fotografer tak datang pada majlis berinai? Sedangkan dalam surat perjanjian tadi tu, yang fotografer terima, yang diisi oleh pengantin tak mengatakan ada malam berinai. So dekat situ, fotografer tadi ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab boleh ambil apa-apa saja tindakan jika melanggar apa-apa perundangan. Nampak guys? Okey, so tengah hari ini bukan kita belajar berkenaan dengan law law of business, tapi kita belajar berkenaan cara-cara kita nak memahami apakah itu terma dan syarat yang terkandung di dalam surat perjanjian supaya mempermudahkan dan juga boleh smoothkan segala perjalanan majlis anda dan juga perkhidmatan daripada pihak-pihak yang tertentu guys. Okey, itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah pentingnya kalau anda ataupun untuk anda mengetahui isi surat perjanjian ni? Okey, yang kedua, anda boleh tahu apakah SOP yang dijalankan oleh pihak fotografi. Jika ada tambahan, anda perlu berbincang. Sebagai contoh, SOP tambahan. Sebagai contoh, sekarang ni musim COVID-19. Mungkin dalam surat tu fotografer tak tulis. Sebab benda ni adalah benda yang tak dijangka-jangka dan juga benda bukan yang solid. Sebagai contoh, musim COVID-19. Kalau fotografer berbincang dengan pengantin. Contoh, pengantin nama dia Minah. Okey, Minah. Pada hari majlis persalinan nanti, fotografer tak boleh, saya ada WhatsApp masuk. Okey, sebagai contoh, Minah kata, abang, nanti abang tolong naik
Kalau kawan-kawan minta tolong ambil gambar by handphone, abang tolonglah ambil gambar by handphone diorang. Tapi mengikut kekangan ataupun mengikut keadaan isu semasa disebabkan oleh COVID-19, bila masa fotografer mengatakan bahawa maaf, fotografer tidak boleh menerima handphone disebabkan musim COVID-19 sebab tak nak ada berlakunya kes-kes sedemikian. Fotografer pun ada anak, mungkin ada isteri, ada mak ayah. Okey, so anda nak kena akur, anda nak kena fahami, anda nak kena ikut saja. Okey, bukan nak kata fotografer sombong, tak nak pegang handphone orang, tapi itulah realiti sekarang. Kita risau bila kita pegang handphone, risau takut berlakunya kes-kes yang tak diingini. Maklumlah, benda yang tak nampak kita nak kena berpantang, kita nak kena elakkan guys. Nampak ke nampak? So itu yang kedua. Anda boleh tahu apakah SOP yang fotografer akan jalani sepanjang majlis anda. Katakan nak pergi outdoor. Okey, fotografer kata sebagai contoh, okey, nak pergi outdoor, sama ada pengantin yang pilih sendiri lokasi ataupun anda nak kena ikut saja cadangan daripada juru gambar. Tapi alhamdulillah, setakat ini pengantin yang baca SOP kita, dia memahami apa yang mereka berikan kepada kita adalah mereka ikut saja ke mana kita nak pergi selagi gambar tu boleh mencantikkan gambar mereka. Nampak ke nampak guys? Nampak ke nampak guys? Jangan pula tak ada, okey bang, tak ada ke SOP nak suruh kuruskan badan? Tak ada ke SOP nak hilangkan jerawat, nak bagi licin gila muka? Maaf, saya cakap awal, maaf, bukan tak mampu, tapi itu adalah sebenarnya perkara-perkara ataupun permintaan yang sangat tak masuk di akal. Okey, sebab itu adalah perkara semula jadi. Itu adalah benda semula jadi. Itu adalah sesuatu yang semula jadi, bukan daripada kamera jurugambar anda. Jangan minta bukan-bukan. Okey, jangan minta bukan-bukan. InsyaAllah mintalah benda yang selagi mampu mereka boleh lakukan untuk anda. Anda nak kena faham tu SOP dia. Okey, so antara SOP yang ada di dalam surat perjanjian kita, kita nak bagi tahu kepada anda sikit. Antara SOP yang ada dalam surat perjanjian kita adalah cara pembayaran. Okey, kita ada dua teknik, dua cara pembayaran. Ada 2 kali pembayaran. Anda juga boleh buat secara ansuran 3 kali pembayaran. So kita tak kejam. Mana-mana fotografer dia faham, dia memahami anda baru nak nak mendirikan rumah tangga, mungkin ada banyak keperluan keuangan. So kita buka, mungkin ada yang buat 3 kali pembayaran, ada yang buat 2 kali pembayaran untuk memudahkan kerja anda. Nampak tak nampak? Betapa baiknya hati kita, betapa baiknya hati kami, okey, untuk mempermudahkan kerja anda. So itu poin yang kedua. Kita terus nak masuk poin yang ketiga. Apakah fungsi jika anda mempelajari ataupun studi ataupun mengetahui ataupun anda diberikan pendedahan berkenaan dengan SOP ataupun surat perjanjian terma dan syarat untuk maafkan saya. Okey, so untuk poin yang ketiga, apakah yang anda perlu tahu lagi yang ketiga, iaitu segala terma yang dikeluarkan oleh mereka adalah segala terma yang dikeluarkan oleh mereka anda boleh memahami. Anda boleh faham apakah terma yang dikeluarkan. Anda boleh baca. Kalau ada 20 terma lah anda nak kena baca, dan yang boleh membuatkan anda faham. Faham ke faham tu? Sebagai contoh. Sebagai contoh juga. Okey. Pihak pengantin, pihak pengantin tak boleh nak alu-alukan pihak yang tak berkenaan untuk mengganggu kerja-kerja jurugambar. Sebagai contoh majlis, fotografer nak pergi ambil gambar, tiba-tiba ada seorang individu yang tak dikenali, dialu-alukan oleh pengantin untuk kacau-kacau ataupun buat benda yang tak sepatutnya sewaktu fotografer rasmi buat kerja. Tak bolehlah. Anda kena discuss betul-betul. Kalau ada fotografer yang mungkin nak ambil gambar anda di luar daripada fotografer rasmi, anda nak kena perlu minta kaun tim ataupun nak minta minta budi bicara daripada jurugambar rasmi untuk mereka pun nak ambil gambar juga. Sebab dalam surat perjanjian, anda jurugambar yang tidak berbayar ataupun tak rasmi tak boleh ganggu kerja jurugambar rasmi. Sebab jurugambar rasmi inilah yang akan buatkan album anda. Anda nak kena faham tu. Mereka inilah yang akan buatkan album anda. Mereka ini adalah bertanggungjawab ke atas anda. Mereka ini dah bekerja untuk anda dalam tempoh
majlis anda tadi tu. Anda nak kena faham, bukan nak kata jurugambar ni ada yang sombong. Itu tidak sebenarnya, tapi mereka tak nak kualiti anda sangat-sangat bad, sangat-sangat teruk. Disebabkan ada unsur-unsur lain. Anda nak kena faham tu. Okey? Sebab itulah ada pengantin yang datang ke studio kita, kita akan sama-sama berbincang, kita akan sama-sama orang kata menerangkan dan diterangi. Wah, ayat saya kan. Akan anda juga akan faham apa yang kita akan terangkan kepada anda pada hari itu juga. Okey? Okey. So kalau yang jauh insya-Allah, okey, kita akan cuba alternatif lain untuk anda fahami apa yang kita ada. So, itu adalah poin yang ketiga. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada mata-mata ni yang sedang menonton, yang ada kat sini. Saya nampak mata-mata yang sedang menonton. Okey, cuba say hi sikit. Mungkin ada orang baru ke? Atau tak kisahlah orang baru ke orang lama. Cuba say hi sikit dekat ruangan komen untuk mata-mata yang sedang menonton di sini. Dan juga yang baru masuk, tolong guys, tekan saja butang like secara percuma dan juga tekan butang share secara percuma. Okey? Saya nak terus pergi pada poin yang keempat dah. Okey? Untuk poin yang keempat guys. Untuk poin yang keempat, berapa pentingkah untuk anda ketahui terma dan syarat dalam urusan fotografi. Untuk yang keempat, anda juga akan didedahkan dengan cara pembayaran. Yes, yang saya sebut tadi pada poin yang kedua ke yang ketiga kan. Okey, anda akan didedah. Ini adalah perkara mustahak guys. Duit ni jangan buat main-main. Kadang-kadang ada yang rasa, alah, tak apalah, setakat 1,200 je. Alah, tak apalah, setakat 1,300 je. Kita serah sajalah kepada takdir. Itulah yang menyebabkan banyak pengantin rugi. Anda nak kena tahu bagaimanakah cara pembayaran yang tepat. Okey? Yang terbaik. Okey? Yang mampu menjadikan kedua-dua pihak ni berpuas hati. Okey? Macam kita, macam saya cakap tadi, di MFBJ Fotografi, kita ada dua cara, dua medium pembayaran untuk anda sebagai pengantin. Kita ada pembayaran RM pula. Kita ada pembayaran yang pertama, anda boleh bayar melalui dua apa ya saya cakap? Dua pembayaran. Transaksi. Yes, transaksi. Ada untuk teknik yang kedua, anda boleh membuat bayaran melalui 3 transaksi. Okey, ini adalah teknik ansuran, bukan insuran ansuran. So, saya faham anda dah pun banyak duit habis, anda dah pun banyak duit nak gunakan. So, kita ada teknik-teknik pembayaran kita 2 saluran supaya kita dapat membantu anda untuk untuk apa ni orang kata, mendapatkan servis kita tapi melalui pembayaran-pembayaran yang terbaik. Nampak guys? Okey, kalau anda mampu bayar sekali harung, itu lagi bagus. Itu lagi terbaik sebab mungkin mampu mengekang anda daripada berhutang. Okey? Itu poin yang keempat. Saya rasa dah poin yang keempat. Betul. Untuk poin yang kelima, apakah pentingnya anda melakukan ataupun anda tahu fungsi, terma dan syarat daripada fotografer anda untuk urusan fotografi. Yang kelima, anda juga mungkin tahu apakah flow pekerjaan mereka. Ini penting guys. Okey? Nak kena tahu fotografer datang pukul berapa. Lepas fotografer datang dia buat apa. Lepas akad nikah nak kena buat apa. Okey? Lepas akad nikah nak kena buat post. Lepas post nak kena buat apa. Fotografer akan buat apa. Itu anda nak kena tahu flow. Flow ni sangat-sangat penting di dalam pula. Di dalam orang kata urusan gambar anda, urusan momen anda. Sebab kita tak nak ketinggalan apa-apa pun di dalam urusan anda. Nampak? So, dengan adanya syarat perjanjian ini, anda juga boleh menyimpan salinan surat tersebut untuk bukti kepada anda. Sebab itulah pengantin kalau datang ke studio kita, mereka akan tahu, mereka akan turunkan tanda tangan untuk kedua-dua pihak. Kita akan foto stat dan kita akan beri salinan untuk anda simpan sebagai bukti anda dah pun ada ataupun berurusan dengan pihak-pihak vendor tersebut. So, inilah pendedahan yang paling penting dan wajib anda nak kena ambil tahu. Saya harap apa pendedahan yang saya berikan kepada anda, apa saja ilmu yang dapat pada tengah hari ini dapat sama-sama kita manfaatkan, dapat sama-sama jadikan sebagai pelajaran. So, terima kasih kepada anda. Jangan lupa tekan butang like dan juga tekan butang share. Kita akan jumpa lagi pada lain live dan juga episod lain. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bye.